Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Masyitah Binti Muhammad Saleh dari SK Puteri Padan 1 dalam program 10 minit Sembang Sahsia. Pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Pativan, anak lelaki Munyandi dari SJKT Sentul. Beliau merupakan ikon guru disiplin peringkat negeri dan juga bersama kita Adik Anissa Jasmine binti Syahpandi, yang mana beliau merupakan ikon pengawas peringkat kebangsaan dalam simposium Hal Ehwal Murid 2020. Para penonton, murid sekalian, program 10 minit Sembang Sahsia merangkumi tayangan video serta sesi soal jawab bersama ikon guru disiplin dan juga ikon pengawas. Dan diharapkan para penonton murid dapat mendengar program ini sehingga tamat kerana pada 16 Disember 2020 soalan kuis akan diberikan. Baiklah murid, sebelum kita meneruskan sesi bicara kita bersama Cikgu Pativan dan Adik Anissa, mari bersama kita menyaksikan tayangan video pendek yang telah dihasilkan oleh murid-murid dari SJKC Nyanyi Wiraba. Untuk pengetahuan semua, video ini telah memenangi tempat di Simposium HEM peringkat negeri yang diadakan baru-baru ini. Mari kita saksikan. Cikgu, saya sangat takut untuk datang ke sekolah kerana ada seorang murid asyik komen benda yang tidak baik tentang saya kat Facebook. Saya takut untuk datang ke sekolah. Apa yang patut saya buat? Cikgu nak berjumpa kamu bertiga pada hari ini kerana cikgu menerima satu panggilan bahawa dia dikenakan buli cyber dalam Facebook. Ini merupakan bukti-bukti yang cikgu print dari Facebook yang menunjukkan murid tersebut dikenakan buli. Selepas siasatan, cikgu mendapat maklumat buli ini dilakukan oleh salah seorang daripada kamu bertiga. Sekarang, sesiapa yang melakukan buli ini berterus terang dengan saya sebelum saya merujukkan kes ini kepada guru besar dan juga pihak lain. Jadi, siapa yang melakukan buli ini? Bukan saya. Mungkin saya yang buat. Kalau bukan kamu bertiga, jadi siapa yang melakukan? Berterus terang dengan saya. Lihat muka dia. Dia ingat dia sangat cantik ke? Saya cuma mahu dia sedar diri. Jadi, apa yang kamu nak buat selepas sesi ini? Saya akan menulis surat meminta maaf dengan dia. Saya ingin minta maaf kerana membuli kamu dalam Facebook. Saya dengki kamu kerana setiap murid suka kamu dan cikgu pun memihak kepada kamu. Sebenarnya, saya ingin berkawan dengan kamu dan saya berharap kamu boleh memaafkan saya. Buli cyber yang teruk atau kronik boleh menyebabkan bangsa menjadi resah, murung serta penyakit lain yang berkaitan dengan tekanan. Dalam kes tertentu, buli cyber boleh menyebabkan bangsa membunuh diri. Buli cyber adalah salah di sisi undang-undang. Oleh itu, kita perlu sentiasa mengingatkan diri supaya berhati-hati apabila menggunakan laman sosial supaya tidak menjadi pembuli cyber. Demikian tadi kita telah menyaksikan tayangan video dari murid SJKC Nyanyi Wiraba. Kita bermula dengan Cikgu Pativan. Cikgu, berdasarkan video yang telah kita saksikan sebentar tadi, apa yang boleh Cikgu simpulkan? Silakan Cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Masyitah. Video yang dipaparkan sebentar tadi berkaitan dengan buli cyber. Cikgu pasti anda semua pernah dengar perkataan apa yang dimaksudkan dengan buli cyber. Ya, buli cyber berlaku apabila seseorang remaja atau kanak-kanak diugut, dihina, diganggu atau diserang, dimalukan atau dijadikan sasaran dengan menggunakan internet, telefon interaktif atau telefon bimbit. Medium elektronik yang digunakan untuk buli cyber ialah text message, SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram dan sebagainya. Boleh disimpulkan, buli cyber merupakan penggunaan komunikasi berasaskan teknologi yang bertujuan menimbulkan gangguan emosi dan mental terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Kebiasaannya, kecederaan mangsa buli cyber tidak dapat dilihat kerana mereka akan mengalami gangguan dari segi emosi dan mental. Apabila mereka mengalami gangguan seperti ini, mereka akan berasa sedih dan kecewa.
mereka juga akan rasa malu sehinggakan mereka mengambil keputusan yang tidak diingini. Antara tanda-tanda mangsa buli kanak-kanak dan remaja ialah tiada keinginan ke sekolah, keputusan peperiksaan merosot, dan mereka suka bersendirian dan tidak suka berkongsi masalah dengan orang lain. Jadi, murid dalam video ini menerima mesej yang mengganggu fikiran dan murid itu berasa dirinya terancam dan tidak selamat. Oleh itu, murid tersebut mengambil langkah yang proaktif dengan berjumpa dengan guru dan memberitahu kejadian tersebut. Dan guru tersebut telah mengambil langkah mengikut prosedur yang ditetapkan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Pativan atas kupasan yang jelas dan padat sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada adik Anissa Jasmine. Adik Anissa, berdasarkan video tadi, adakah situasi yang sama pernah adik lihat? Dan sekiranya situasi itu berlaku kepada rakan adik sebagai seorang ikon pengawas, apa yang akan adik lakukan? Silakan adik. Selamat sejahtera dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Pativan dan moderator Cikgu Mashita. Saya tidak pernah alami situasi seperti di dalam video tadi. Tetapi saya ada mendengar tentang buli cyber melalui hiburan di sekolah, internet dan media sosial. Pada pandangan saya, perkara pertama yang akan saya lakukan sekiranya ia berlaku ialah melaporkan kepada guru, sama ada guru disiplin ataupun guru bimbingan dan kaunseling. Ini kerana mereka lebih arif dan boleh mengambil langkah yang lebih efisien bagi menangani masalah buli cyber ini. Kedua, saya akan berbincang dengan murid terbabit agar murid tersebut berasa selesa dan selamat. Perbincangan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan gangguan emosi dan mental yang dihadapi oleh murid tersebut. Terima kasih diucapkan kepada adik Anissa atas perkongsian itu tadi. Kita beralih semula kepada Cikgu Pativan. Cikgu Pativan, umumnya kita ketahui bahawa buli cyber ini berlaku tidak kira siapa, tidak kira di mana, tidak kira masa. Untuk itu, ia boleh berlaku kepada murid kita sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. Apakah nasihat yang boleh Cikgu Pativan berikan kepada semua murid kita dalam menangani masalah buli cyber ini? Silakan Cikgu. Pada pendapat saya nasihatkan murid-murid agar jangan berinteraksi dengan pembuli, abaikan atau tidak membalas dengan pembuli cyber. Kedua, laporkan kejadian tersebut kepada guru atau ibu bapa dengan kadar segera. Seterusnya, elakkan menggunakan laman web sosial buat seketika waktu sehingga cyber itu berhenti. Gunakan media sosial dengan penuh kesedaran di mana anda tahu tujuan kegunaan media sosial tersebut. Seterusnya, tinggalkan atau unfollow akaun yang tidak aktif atau negatif supaya anda ada lebih ruang dan masa untuk akaun yang positif. Tidak berkongsi butiran maklumat anda di dalam internet. Dan akhir sekali, sila hubungi talian Childline 15999 untuk melaporkan kejadian cyberbully. Dengan berbuat demikian, saya pasti murid dapat mengelakkan diri anda menjadi mangsa buli cyber. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Pativan atas nasihat yang bernas, yang bermanfaat itu tadi. Seterusnya kepada adik Anissa. Adik Anissa seorang remaja yang sentiasa menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian. Saya ingin bertanya, pada pendapat adik Anissa, bagaimana kita dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram ke arah sesuatu yang lebih positif? Silakan adik. Pada pandangan saya sebagai murid sentiasa menggunakan media sosial untuk kegunaan pembelajaran. Terdapat banyak sumber pembelajaran yang dapat diperolehi daripada Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Saya juga menggunakan media sosial untuk melakukan perbincangan dalam kumpulan sesama kawan. Disebabkan sekarang kami belajar dari rumah, maka saya bersama kawan saya menggunakan media sosial ini untuk membincangkan pelajaran, projek dan sebagainya. Saya juga merasakan media sosial banyak bantu saya dalam pembelajaran dalam norma baru ini. Baiklah,
Demikian tadi perkongsian yang dapat kita dengar dari adik Anissa, Jasmine serta Cikgu Pativan. Dan kita telah mendengar pada program ini apakah dia bully cyber. Kita juga telah mengetahui langkah-langkah yang perlu kita buat sekiranya kita terlibat dengan masalah bully cyber. Dan diharapkan para penonton serta pemurid dapat mengambil manfaat dengan apa yang telah diperkatakan sebentar tadi. Setakat ini sahaja daripada saya, Cikgu Masyitah binti Mak Saleh. Saya mengundur diri dan jangan lupa janji temu kita pada slot yang akan datang dan juga kuis yang akan diberikan pada 16 Disember. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.